Perjalanan haji yang sangat menarik dalam hidup saya, bagi saya adalah pengalaman haji saya pada 2016. Kami pergi ke Arafah dengan menaiki coaster atau bas yang kecil tu, dengan bayaran seorang 20 rial ke 30 rial, 30 rial, 30 rial daripada Aziziyah menuju ke Arafah. Dan kami ditinggalkan di tepi, belum masuk kawasan Arafah lagi, kami terpaksa berjalan. Dan balik sesudah wukuf kami menuju ke ini adalah Masjid Namirah yang terletak di Arafah, yang mana masjid ini merupakan ada dua bahagian. Sebahagian daripadanya di dalam kawasan Arafah dan sebahagian di sebelah hadapannya luar kawasan Arafah. So apabila wukuf di kawasan ini kena berhati-hati, sebab di sini ada tanda ni, nampak signboard yang kuning tu. Signboard yang kuning tu, itu adalah sempadan untuk wukuf di Arafah. Jangan terlebih daripada sempadan, tidak dikira wukuf. So 2016 saya wukuf di sekitar belakang Masjid Namirah ini bersama grup saya, bersama sahabat-sahabat saya, termasuk juga saudara Khairul Amri daripada Bangcik Live. Inilah gambaran pada waktu malam Masjid Namirah. Pasti ada di kalangan tuan-tuan yang pernah sampai ke sini untuk ziarah. Okay. Saya bawakan lebih dekat lagi Masjid Namirah. Yang sini adalah sempadan, batu sempadan. Kalau dilihat, maaf, yang tu batu sempadan yang lama, batu sempadan yang lama, yang mana itulah sempadan kawasan untuk wukuf di Arafah. Dan yang ni menunjukkan yang baru, yang kuning ni, signboard yang kuning ni, N Arafah ya. Bermakna pada hari wukuf 9 Zulhijjah kita jangan terkeluar daripada garisan kuning. Ini saya berhenti betul-betul di kawasan kuning. So Masjid Namirah ni besar. Kalau tengok di bahagian depan sebelah sana, depan sebelah sana dah keluar daripada kawasan Arafah. So yang ada di kawasan menara bawa ke belakang sini, kawasan menara ni, menara yang tinggi ni, bawa ke belakang. Ini nampak kan lampu hijau kan? Ini lampu hijau tu maksudnya untuk masuk ke gate-gate ni lah. Untuk gate di sebelah sini, gate nombor 7. Gate nombor 7. Inilah gambaran dia. Bermakna jangan lebih ke kawasan depan ni kalau wukuf di persekitaran Masjid Namirah. Itu sekadar perkongsian. Itu di antara Masjid Namirah ni dia besar. Tu saya kata tadi terbagi kepada dua. Bahagian depan ni dah keluar. Sekarang ni saya dah berada di luar kawasan Arafah. So yang berada di kawasan, kita wajib berada di dalam kawasan Arafah. Sempadan dia, signboard yang kuning tadi tu, untuk wukuf di Arafah. Kalau terkeluar daripada kawasan Arafah, tidak dikira wukuf di Arafah. Itu wukuf di luar Arafah. Okey, itulah sedikit gambarannya. Ini adalah lorong pejalan kaki daripada Arafah melalui tepi Masjid Namirah tadi menuju ke Muzdalifah. Jarak daripada Masjid Namirah ke Masyail Haram di Muzdalifah lebih kurang 6 km. Ayuh, 6 km sah? Hari ni saya ada rezeki bawa sahabat saya, orang Arab. Jadi kita bertanya, cakap Arab sikit-sikit lah. Ini signboard ke Muzdalifah. Ini merupakan perjalanan. Malam ni agak gelap sebab lampu di tepi jalan tu dia tak on. Cuma jalan sebelah sana saja dia on. Ada satu video maaf mungkin lah. Baik. So
Ini pengalaman haji saya pada 2016, berjalan kaki melalui lorong ini, lorong pejalan kaki penuh dengan manusia. Walaupun berjalan sejauh lebih kurang 6 km daripada Arafah ke Muzdalifah, tidak terasa jauh, tidak terasa jauh, kerana kita bersemangat untuk menunaikan haji yang terbaik untuk diri kita buat kali pertamanya. Dan kita tidak hirau apa yang kita pijak. Sebenarnya macam-macam, tak perlu kita tengok ke bawah. Kita terus berjalan, selagi boleh kita jalan, kita jalan. Sampai di Muzdalifah, kita akan bermalam di Muzdalifah untuk seketika. Kita rehat di Muzdalifah seketika. Dapatlah kami tidur pada ketika itu lebih kurang dalam 1 hingga 2 jam tidur di Muzdalifah, dan meneruskan perjalanan ke Jamrat untuk melakukan melontar Jamratul Aqabah. Sekarang tengok signboard di sana, Muzdalifah lagi 3 km, Mina Jamrat 10 km. Mana daripada Muzdalifah 4 km, lebih kurang 13 km daripada Arafah ke Jamrat, lebih kurang 13 km. Itulah jarak dia. Dan begitulah hari-hari seterusnya sehingga habis bermabit di Mina dan melontar di ketiga-tiga Jamrat. Ini merupakan satu perkongsian pengalaman haji yang kami lakukan pada 2016 melalui aktiviti berjalan kaki. Inilah lorong pejalan kaki. Lorong ni ada 3-4 lorong kalau tak silap. Yang sebenarnya kami ikut lorong yang di sebelah kiri saya. Sebelah sana ada lagi lorong, sebelah sana ada lagi lorong. So malam ni kami ikut lorong di sini. Di tepi-tepi jalan ni ada tempat duduk, ada bangku besi yang disediakan, ada juga tempat minuman. Minuman tu air dia sejuk, air dia sejuk. Jadi siapa-siapa boleh minum, basuh kepala, basahkan kain ihram. Tapi malam ni saya jalan di sini menggunakan kereta. Ada sahabat saya ni, dia riadah pada waktu malam, tinggal kereta di Muzdalifah dan tumpang kami balik ke Muzdalifah. Sungguh seronok sebenarnya perjalanan haji berjalan kaki, yang bukan semua orang boleh dapat. Cuma kami yang menetap di sini saja. Ini sejarah sebelum ni yang kita ceritakan, sebelum corona, sebelum COVID-19 melanda dunia. Tapi hari ini mungkin tak lagi, sehingga keadaan pulih sepenuhnya untuk kita ulangi sejarah itu, insya-Allah. Okay, Alhamdulillah, daripada Arafah, Masjid Namirah tadi, melalui lorong pejalan kaki. So sekarang kita sampai di Muzdalifah, Masjid Masya'il Haram, Masya'il Haram, di mana Nabi pernah solat di sini. InsyaAllah saya akan kongsikan penggambaran di sini seketika. Inilah dia Masjid Masya'il Haram di Muzdalifah, di mana Nabi pernah bersolat di sini. Dan pastinya jemaah haji dan umrah pernah datang ke kawasan ini ziarah.
Hari ini Muzdalifah cuma ada orang-orang beriadah. Perjalanan kami daripada Arafah tadi ada seorang hamba Allah menumpang. Dia riadah, tinggal kereta di Muzdalifah dan tumpang kami balik ke Muzdalifah. Dia riadah sehingga ke Arafah, lari sampai ke Arafah. Dia tahan kami tadi nak tumpang sebab keretanya ada di Muzdalifah, so kami tumpangkan. Itu sebab tak boleh nak apa gambar. Memang saya tak ambil gambar dia. Kadang-kadang ada orang Arab ni dia tak boleh nak ambil gambar sangat, jadi bolehlah sembang tadi dengan suara dia kan. Yang dapat saya kongsikan. Dan di kawasan ni adalah bilik air untuk lelaki. Pasti perkongsian ini dapat mengubat kerinduan bagi jemaah-jemaah yang pernah sampai dan pasti teruja kepada mereka-mereka yang berazam untuk sampai bagi menunaikan haji dan umrah di Makkah Al-Mukarramah, atau lebih biasa saya sebut Haramain, bumi Haramain, iaitu Haramain ni dua tanah haram, dua tanah suci, iaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Itu adalah Haramain. Dan di sana tadilah perjalanan kami daripada Arafah. Kami ikut pejalan kaki dengan menaiki kereta. Sekejap sampai. Okey, baik. Begitulah liputan untuk kali ini. Sekadar sampai di Muzdalifah dan sedikit menceritakan tentang perkongsian perjalanan haji kami 2016, yang mana perjalanan haji yang sangat menarik dalam hidup saya. Bagi saya adalah pengalaman haji saya pada 2016. Kami pergi ke Arafah dengan menaiki coaster atau bas yang kecil tu, dengan bayaran seorang 20 rial ke 30 rial, 30 rial, 30 rial daripada Aziziyah menuju ke Arafah. Dan kami ditinggalkan di tepi, belum masuk kawasan Arafah lagi, kami terpaksa berjalan. Dan balik sesudah wukuf kami menuju ke Muzdalifah dengan berjalan kaki. Dan selepas itu memang aktiviti kami berjalan kaki, tak kurang daripada 30 atau 40 km kot berjalan. Dalam masa yang sama saya pergi ke Masjidil Haram juga dengan berjalan kaki untuk tawaf dan sa'i. Itu pengalaman saya. Saya buat awal tawaf dan sa'i itu sebelum habis hari melontar, sebab pada ketika itu orang tak ramai, jemaah tak penuh di Masjidil Haram. Kalau tunggu habis melontar, jemaah dah penuh di Masjidil Haram pada ketika itu. Ini cerita sebelum dunia diserang pandemik coronavirus atau COVID-19. Alhamdulillah. Dan 2017 saya menggunakan perkhidmatan Muassasah, tumpang Muassasah Indonesia. Itu pengalaman serba sedikit yang dapat saya kongsikan. Dan mungkin tuan-tuan juga ada kongsi pengalaman tentang haji. Setiap orang akan rasa berbeza, setiap orang, dan setiap tahun kalau katalah orang tu datang tahun pertama, dia akan rasa berbeza dengan tahun yang berikutnya. Macam itulah. Kalau pengalaman saya 2016 berbanding dengan pengalaman 2017, saya rasa lebih indah 2016 sebab banyak aktiviti berjalan kaki. Itu yang dapat kami kongsikan. Yang lain, kalau mengikuti bas kita terpaksa ikut giliran dan sebagainya. Itu kalau ikut muassasah, ikut muassasah. Itulah serba sedikit yang dapat saya kongsikan. Dan insya-Allah di masa-masa yang lain juga saya cuba untuk berkongsi tentang perjalanan-perjalanan haji ataupun manasik haji. Rasa sedih juga
kerana memikirkan tak tahu bila lagi dapat mengulangi keadaan-keadaan sedemikian. Bukan senang untuk kita ulang semula apa yang telah kita lakukan. InsyaAllah kita doa yang baik-baik, semoga Allah angkat virus corona ini daripada muka bumi ini dan kembalikan keadaan pulih seperti sedia kala, dapat kita melaksanakan haji dan umrah dan ibadah-ibadah lain seperti biasa insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami daripada musibah ini ya Allah. Kau angkatlah virus corona daripada muka bumi ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.